أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat jumpa lagi. Hari ini kita sambung lagi pengajian kita berkaitan dengan tafsir surah Yusuf yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, telah kita ceritakan dulu bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam telah bermimpi, dan mimpi tersebut telah dikhabarkannya kepada ayahanda baginda iaitu Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam telah berpesan supaya mimpi tersebut jangan diceritakan kepada sesiapa, kerana dia mengetahui tentang isi hati anak-anaknya yang lain. Ya, kita dah tahu dah bagaimana Nabi Yusuf dicemburui oleh adik-beradik yang lain. Kebetulan dia ni lain bapa lain mak, lain mak dengan satu bapa lain mak dengan adik-beradik yang lain. Jadi Nabi Yaqub, kita dah cerita dah dulu bahawa dia dia bukanlah orang yang zalim. Dia berlaku adil kepada semua anak-anak dia. Tetapi oleh kerana Nabi Yusuf pada masa itu yang paling kecil, masih lagi kanak-kanak, maka dia ambil berat kepada Nabi Yusuf itu lebih. Ini menyebabkan anak-anak yang lain tidak selesa dan mereka menyangka perkara-perkara yang tak betul. Dan akhir sekali mereka mengambil pendekatan untuk apa? Untuk bunuh. Untuk bunuh saja. Jadi cadangan tersebut mendapat bantahan. Kerana mereka bunuh tu bagi mereka terlalu keras lah. Takkan nak bunuh kau, kita ni adik-beradik, ya tu. Habis tu buat macam mana? Saya tahu ada sebuah perigi buruk dekat tengah-tengah padang pasir tu. Kita letak dia dalam perigi buruk tu. Sebenarnya letak dalam perigi buruk dengan bunuh sama je, kan? Cuma nampak lembutlah sikit nak bunuh dia tu. Sebenarnya kedua-dua perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Sepatutnya mereka itu bersangka baik dengan bapa mereka. Sepatutnya mereka itu tidak berbuat demikian. Jadi mereka pun meminta izin daripada bapa mereka untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam pada ketika itu untuk dibawa bermain-main. Jadi dalam ayat yang ke-9 dalam surah Yusuf dikatakan, uqtulu yusufa aw atrahu ardan yahillu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ramai di antara mereka berkata, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke satu tempat yang jauh supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu tertumpu kepada kamu semata-mata, dan supaya kamu sudah itu menjadi orang-orang yang baik dan berguna. Jadi mereka bercadang bunuh saja. Tujuan dia apa? Supaya bapa kita Nabi Yaqub akan sayang kepada kita. Kalau tidak, Yusuf ini dia buat kacau je. Kita ni macam diletakkan sebagai kelas kedua pula, Yusuf kelas pertama. Jadi ini merupakan sakan-sakan buruk yang ada dalam diri adik-beradik dia. Padahal Nabi Yaqub tidak pernah berbuat demikian. Mereka hanya rasa-rasa sahaja. Itulah dia pandangan syaitan, yang akan cuba untuk mendalamkan lagi setiap luka yang sedikit, didalamkan lagi, dihasutkan lagi, dihasut sampai kepada peringkat mereka sudah tidak boleh berlaku adil pada diri mereka. Adik yang mereka lihat seorang manusia, seorang yang cantik, seorang yang comel, mereka sanggup membunuhnya. Tapi cadangan bunuh itu nampaknya mendapat bantahan. Lalu mereka mengambil keputusan untuk campakkan dia ke dalam sebuah tempat yang orang tak boleh jumpa dengan dia. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin.
Salah seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi buanglah dia ke dalam perigi, supaya ia dipungut oleh sebagian daripada orang-orang musafir yang lalu di situ, kalaulah kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu. Ya. Jadi cadangan untuk bunuh tu tak dipersetujui, tetapi mereka bercadang untuk letakkan dia dalam satu perigi buk. Ya. Supaya apa? Supaya bila diletak kat situ, nanti ada orang nak minum, orang tu ulur timba dalam perigi, pandai-pandailah Yusuf ni berpaut pada perigi tersebut. Itu kata mereka. Kena dia letak dalam perigi tu, tak ada orang nak pergi ambil air kat situ. Ya tu. Kena katakan letak situ 3 hari, tak ada orang nak ambil air. 3 hari tak minum apa-apa. Ya, tak makan apa-apa, boleh mati. Tapi semua tu tidak ada dalam fikiran mereka. Ya, yang ada dalam fikiran mereka ialah melunaskan segala sakit hati yang ada dalam hati. Inilah dia kerja syaitan. Ya, ini kerja syaitan. Sebab itu dengki ini dia adalah satu penyakit, satu racun yang telah merosakkan ramai orang. Dia masuk ke dalam hati manusia sehingga manusia akan terlupa kepada agama. Seorang tu dengki berkawan dia. Dia naik kawan, naik pangkat, dia tak naik pangkat. Padahal masa kerja tu sama-sama mula. Ya tu, kawan tu dah jadi lieutenant, dah jadi colonel lah. Dia masih lagi private. Masuk tu sama-sama. Itu mula dengki. Nak kejar dah tak larat. Maka dengki. Bila dengki dia terlupa bahawa agama melarang dia melakukan sihir. Lalu disihirnya kawan tersebut. Ya. Jadi dengki boleh menyebabkan orang terlupa kepada agama dan pantang larang. Dengki boleh menyebabkan orang terlupa pada hubungan adik-beradik, pertalian darah. Ini penyakit dengki. Ya, bahaya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, mereka mengharapkan kalau campak dalam perigi itu nanti ada orang kutip. Ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa ana lahu lanasihun. Mereka pun pergi berjumpa dengan bapa mereka lalu berkata, wahai ayah, mengapa ayah tidak percaya kepada kami tentang Yusuf? Padahal sesungguhnya kami sentiasa tulus ikhlas mengambil berat kepadanya. Jadi mereka pun jumpa nak bawa Nabi Yusuf ni pergi ke padang pasir nak campak dalam perigi. Kena minta izin daripada Nabi Yaakob dulu. Sebab Nabi Yaakob dengan Nabi Yusuf ni berdempit 24 jam. Maklumlah anak kecil manja dengan bapa dia. Jadi mereka terpaksa pujuk bapa dia untuk izinkan mereka bawa Nabi Yusuf ni ke padang pasir. Kononnya nak pergi main-main. Kononnya nak pergi berkelah. Kononnya nak pergi bersia-sia. Nabi Yaakob ni dia kenal siapa anak-anak dia. Ya. Nabi Yaakob dia kenal siapa anak-anak dia. Ya, dia tak percaya pada anak-anak dia. Ni budak ni takut ada benda dia nak buat ni. Tentang dia nak buat apa ni? Itu benda yang terlintas di hati Nabi Yusuf, Nabi Yaakob alaihissalam. Sebab Nabi Yaakob ni dia nabi dan dia orang tua. Ya, dia tengok anak-anak dia tahu dah. Sebab itu di awal tadi bila Nabi Yusuf bermimpi 11 bintang sujud pada dia, Nabi Yaakob kata apa? Jangan cerita perkara ni kepada orang lain. Sebab apa tak beritahu cerita? Sebab dia tahu orang lain akan dengki pada Nabi Yusuf. Jadi dia tak percaya, dia tak bagi. Tapi anak-anak Nabi Yusuf ni dia menggunakan satu senjata. Apa senjata dia? Senjata dia adalah senjata malu, senjata serba salah. Malu dan serba salah ni boleh jadi senjata. Ya tu. Contohnya saya datang sini jual minyak wangi. Ya tu. Saya ceramah sama-sama saya jual minyak wangi. Saya tengok tak laku je tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya pada saya. Saya ustaz tau, takkan saya nak tipu minyak wangi ni bagus tau. Sampai hati tuan-tuan yang tak beli. Tuan-tuan pun jadi serba salah. Alamak, sian ustaz ni dia dari mana? Dia datang daripada selatan Thailand tu. Jauh tu. Kita belilah. Beli. Ya. Jadi tuan-tuan beli, masalah dia asli tak asli itu nombor 2. Tetapi saya telah menggunakan senjata malu dan serba salah supaya tuan-tuan beli. Nampak tak? Ni benda ni pun selalu kan anak-anak kita guna. Ya, dia guna senjata ni. Saya selalu kena bawa kereta. Ya, kebetulan jarum minyak tu dah tunjuk kat E lah. Kan, sebenarnya anak kita ni dia nak masuk Petronas tu, dia nak beli segala jajan yang ada. Kan, dia berkata, ya tu minyak nak habis kan, habis tengah jalan kan macam mana?
Kita pun kita tahu dah taktik dia. Ini mesti nak ambil jajan ni. Ya tu. Dia turun 5 beradik, seorang ambil 2. Ya tu. Seorang ambil 2, 10 dah berapa. Ya tu. Ya, kita dah fikir kan, dia pun cocok mak dia, mami. Baba ni macam tak percaya kat kita orang lah. Tak apalah. Kalau nanti kalau minyak habis, suruh dia tolak lah. Kita tak nak tolak. Kita pendengar gitu. Yelah kita pun masuk. Masuk je kita isi minyak, melesah dia masuk dalam tu. Ya, seorang ambil 3 jajan, habis kita nak bayarnya. Ya tu. Ini senjata malu. Ini senjata malu. Jadi anak-anak Nabi Yakub ni, dia guna senjata ni lah. Apa kata dia? Ayah tak percaya pada kami ke? Kalau ayah tak percaya kepada kami, pada siapa lagi ayah nak percaya? Kami ni anak ayah tau. Ini Yusuf ni adik kami. Takkanlah kami nak buat benda-benda tak elok. Tak apalah, kalau ayah tak percaya tak apalah. Dia guna buah macam tu. Kan? Ya. Jadi Nabi Yakub pun jadi serba salah. Jadi bila jadi serba salah, tak apalah. Kamu bawa lah adik kamu ni, tapi cepat balik tau. Tapi cepat balik. Sebab itu senjata malu ni tuan-tuan, dia haram dalam Islam. Ya, saiful hayai haramun. Senjata malu, senjata serba salah haram digunakan dalam mana-mana muamalat sesama manusia. Tak boleh ya. Kalau nak jual, nak beli, biar bergantung pada kualiti dia, bukan guna senjata malu. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Biarkanlah dia pergi bersama-sama kami esok, supaya ia bersukaria, makan minum dan bermain-main dengan bebasnya, dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi dia pujuk bapa dia, bolehlah ya, bagi Yusuf jalan dengan kami besok. Kita pergi main-main ya, seronok dekat sana ni. Ya, seronok kami nak bawa dia jalan, kita nak main-main dengan dia. Jadi apa kata bapa dia? Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an yaqulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Bapa mereka menjawab, pemergian kamu membawanya bersama-sama sangatlah mendukacitakan daku, dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai dari mengawalnya. Jadi Nabi Yakub pun dia pandai juga. Ya, dia tahu ni budak-budak ni ada benda yang nak buat ni, ya tu. Dia pun cari idea. Apa idea dia? Aku tak boleh berpisah dengan anak aku ni. Ya. Jadi bayangkan tuan-tuan, kalau itu alasannya, tak ketebakar hati anak-anak dia. Sekejap pun tak boleh berpisah. Nak berdempit je kerjanya. Kan? Dan aku juga takut kau orang ni kalau dah main, kau bukan peduli adik kau. Tu. Bila kau dah main, jumpa telefon tu amboi, kau bukan peduli orang lain dah. Betul tak? Tak boleh. Nampak tak? Kau kalau dah main, memang adik kau tak peduli lah, kata ayah dia. Ibarat kata orang Melayu macam itulah. Cuma bahasa Quran tu macam itulah. Bahasa Quran macam tu saya terjemah kepada bahasa orang kita. Itu. Aku tak percaya dengan kau orang. Besok kalau aku bagi kau bawa adik kau, nanti kau orang seleka main, datang serigala dimakannya adik kau, habis. Ya, apa doa nak baca? Kalau orang Melaka dia kata gitu, apa doa nak baca kalau serigala dah makan adik kau? Jadi Nabi Yakub pun beleti pada mereka. Ya. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Jawapan yang cantik dan padu. Apa kata anak dia? Mereka berkata, kalau dia dimakan oleh serigala sedangkan kami ramai bilangannya, sesungguhnya kami sudah tentulah menjadi orang-orang yang rugi. Nampak tak? Kata anak dia, ya, ayah tengok kami ni berapa orang ya? Ya, kami ni ramai ni. Jadi berapa orang nak bawa Nabi Yusuf? 10 orang. 10 orang anak Nabi Yusuf nak bawa Nabi Yusuf. Sampul dia 11. Takkanlah bila main 10-10 ni leka. Kami tak buat begitu tu. Kalau main pun 2 orang jaga dia, yang lain main. Lepas tu tukar-tukar. Macam itulah kami buat. Takkanlah kami 11 orang nak main sampai Yusuf diambil dia segala kami tak sedar. Mustahil lah ya. Tak logik lah ayah cakap. Itu. Dia lipat ayah dia. Ya, sebab itu hujah ni dia kena kuat. Sekali orang lipat tak tercakap kita. Kan? Ya. Jadi Nabi Yakub pun tengok, macam mana ni? Betul juga, betul. Dia orang ni ramai. Takkanlah serigala makan sampai tak sedar. Kan? Tentu anak-anak dia akan jaga Nabi Yusuf dengan baik. Tapi dalam hati tu ada rasa macam tak sedar hati juga. Tapi itulah, nak buat macam mana?
Nabi Yusuf merelakan, ya. Falamma zahabu bihi wa ajma'u ayaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaihi litunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Setelah mereka pergi dengan membawanya bersama, dan setelah mereka sekata nak melepaskan dia ke dalam perigi, mereka pun melakukan demikian, dan kami pun ilhamkan kepadanya, sesungguhnya engkau wahai Yusuf akan terselamat, dan akan memberitahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak sedar dan tidak teringat lagi kepadanya. Kata Allah Ta'ala dalam ceritanya, mereka pun bawalah Nabi Yusuf ke tengah-tengah padang pasir, dan mereka laksanakan apa yang mereka nak buat, iaitu letakkan ia dalam satu perigi buruk di tengah-tengah perjalanan padang pasir itu, supaya kalau ada orang nak minum, nanti terjumpalah dia. Jadi mereka buatlah. Nampak tuan-tuan, tergamaknya mereka buat, ya, tergamaknya mereka. Sedangkan ini adik dia, ini dia Bani Israel, tuan-tuan. Bani Israel dia tergamak buat. Ni Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia, mereka ni adalah Bani Israel. Ya, Bani Israel dia tergamak buat. Tapi sebenarnya bukan Bani Israel je, Bani Melayu pun sama juga, betul tak? Yang cincang mayat sampai jadi berapa simen kan lagi, orang Melayu pun buat juga. Dia tengok pada iman sebenarnya, bukan tengok pada bangsa. Ya, jadi kalau iman tak ada, bangsa tu tidak ada iman, tidak ada malu, mereka akan buat. Bani Israel ni, anak-anak Nabi Yusuf ni adalah Bani Israel. Bani Israel yang tidak beriman. Sedangkan mereka ni anak Nabi ni. Itu kata iman tu tak boleh dijual beli. Bapak dia Nabi, iaitu Nabi Yaqub, tapi anak dia cemburu sampai buat kes nak bunuh adik. Mereka pun ambil Nabi Yusuf, dia campak dalam perigi. Nampak? Jadi bila campak dalam perigi tu, ialah siapa tak takut, betul tak? Kalau kita tengok cerita Melayu tu, yang siapa Aziz Sattar dengan apa tu diuji dalam perigi buruk, betul? Ya, ujian, apa nama? Ujian ke apa dia kata tu? Itu cobaan, itu cobaan, cobaan, lama-lama kelang kabut lagi dia. Itu pergi buruk, siapa berani? Kan, cobaan tak tahan, lari je. Jadi Nabi Yusuf ni bila dia dah dicampakkan dalam perigi tu, dia tengok kiri kanan dah gelap, apa benda pun tak ada, nak naik tak boleh. Itu mana boleh naik, kan? Ketika itu Allah ilhamkan ke dalam fikiran dia, wahai Yusuf, jangan takut, sekejap lagi ada orang akan selamatkan kamu. Ya, jangan bimbang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu juga, perbuatan abang-abang kamu ni akan diketahui ramai juga. Ya, kamu diam aja. Allah janjikan dua perkara, apa dia? Kamu akan selamat, dan perbuatan khianat abang-abang kamu ni akhirnya akan diketahui orang juga. Sebab abang dia bila balik, tentulah dia akan mengadu, betul tak? Dia akan buat menangis, gitu. Nabi Yaqub tanya, ni ngapa nangis? Adik dah hilang, kami cari dia tak jumpa. Ini orang panggil air mata buaya. Ya betul? Ya, air mata buaya ni dia akan buat. Air mata buaya ni boleh, kita boleh masuk kelas ngaji macam mana cara nak keluarkan air mata buaya ni. Ya. Jadi Nabi Yusuf dah masuk dalam tu. Nabi Yusuf diberi ketenangan. Tenang dia. Sebab apa? Allah dah janji engkau akan selamat. Jangan bimbang, ya. Waja'uhum abahum isya'a yabkun. Dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu senja sambil buat-buat menangis. Jadi mereka membalik pada waktu senja. Sebab apa pada waktu senja? Sebab di negara Arab, padang pasir dulu-dulu, waktu senja bukan macam senja kat Shah Alam, itu. Senja kat Shah Alam orang main bola lagi. Itu, senja di padang pasir cukup menakutkan. Orang dah masuk dalam tidur dah, pintu semua dah tutup, masuk. Jadi gerakan luar, aktiviti dah tak ada dah. Jadi dia harapkan bila dia mengadu waktu senja tu, malam pun tiba, maka ayah dia takkan cari dah. Kalau nak cari pun besok mungkin agaknya dah ada orang kutip Nabi Yusuf. Dia takut kalau dia mengadu waktu Zuhur, ayah dia kata, jom kita pergi sekarang jumpa kat perigi tu, Allah tahu jumpa balik itu. Sebab itu dia mengadu pada waktu senja, ya, supaya ayah dia kalau nak cari pun tak apa, kita cari besok dah sebab hari dah gelap. Macam tu. Sementara besok dah habis dah, ya. Qalu ya abana dhahab la nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin.
Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba, berburu, dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Lalu ia dimakan oleh serigala, dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Jadi mereka pun nangis, buah air mata buaya, lalu kata apa? Ayah, Yusuf dah kena makan dengan serigala. Macam mana boleh jadi gitu? Kami ni semua pergi berlumba, berlari, dan kami tugaskan Yusuf sebab dia adik kita yang kecil supaya jaga barang-barang. Jadi bila kami berlumba tu, kami tak sedar ada serigala ambil. Kami sampai-sampai ke tempat barang tu, tengok-tengok dia dah tak ada, yang adanya kesan darah. Nampak? Tapi selepas mereka bagi alasan tu, apa dia kata? Ayah mesti tak percaya dekat kami kan? Nampak tak? Ayah mesti tak percaya dekat kami. Apa sebenarnya yang dia nak racun bapak dia lagi ni? Kan? Jadi sebenarnya dia nak paku, dia nak gunakan senjata malu tu, senjata serba salah tu. Ya, jadi dalam keadaan duka cita tu, takkan kata aku memang tak percayakan kau. Tak. Ayah mesti tak percaya kat kami. Walaupun kami ni bercakap benar macam mana pun, ayah tetap tak percaya pada kami. Ya. Jadi ini cara orang salah nak melepaskan diri. Namun begitu, kan, setiap kesalahan pasti akan meninggalkan kesan. Itu macam orang tak puasa lah, anak kita tak puasa kan, dia pergi dapur, dia makan senyap-senyap, itu tu dia masuk dalam. Adik puasa ni apa ada sambal dekat bibir ni? Kalau ya pun basuh dah sambal tu bersih-bersih kan. Setiap jenayah ada kesan dia, sebab tu polis boleh kesan. Ya tu. Itu jangan buat jenayah walau selicik mana pun, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah juga. Ya. Jadi anak dia ni, dia buat satu taktik yang mana kalau kita tengoklah, logik ni, logik. Mereka pergi berlumba, tinggalkan Nabi Yusuf jaga barang-barang, ketika itulah serigala datang. Logik. Ya. Jadi segala itu mereka dah mesyuaratkan, ya. Dia bincang adik-beradik, apa alasan dia? Apa alasan? Dia lupa semasa mereka buat alasan tersebut, siapa dengar? Allah Ta'ala dengar. Itu. Segala konspirasi jahat yang dirancang, walaupun dalam bilik gelap, dalam bilik yang tak ada siapa boleh tembus, itu kita matikan handphone, tak ada siapa boleh rakam, tetapi kejahatan kita itu dikesan oleh Allah Ta'ala. Malaikat rakib dan atid ada kat tepi bahu kita, catat kejahatan kita. Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Mereka terlupa perkara itu. Sebab itulah bila manusia terlupa bahawa Allah ada bersama mereka setiap masa, malaikat rakib dan atid ada di kiri kanan, manusia sanggup buat jenayah. Sedangkan jenayah itu dilakukan dalam keadaan disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan, ya. Mereka terlupa. Itu kata tu, bila dengki ni, mereka akan menyebabkan kita lupa agama. Kita lupa pantang larang. Ini bahayanya dengki. Adik-beradik boleh berbunuh-bunuhan kerana dengki. Terlupa bahawa dulu mereka pernah berkongsi satu rahim dalam perut mak mereka. Itu, berkongsi satu rahim, tapi oleh kerana dengki mereka terlupa segalanya. Mereka terlupa dulu kan, kongsi satu botol tu, kongsi dua beradik. Itu mak orang susah, bapak orang susah. Lepas adik minum, abang pun nak minum satu botol, kongsi. Itu, lupa bila dah besar, dengki-dengki, akhir sekali yang ni sihir orang ni, yang ni bunuh orang ni. Ini penyakit dengki sangat bahaya. Jadi tuan-tuan, waja'u ala qamisihi binamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan bagi mengesahkan dakwaan itu, mereka pula melumurkan baju Yusuf dengan darah palsu, ya. Bapa mereka berkata, tidak, bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu satu perkara yang tidak diterima akal. Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. Nabi Yakub tak percaya. Ya, mereka datang, dia ambil darah. Entah mana dia ambilnya, memang darah lah, bukan tomato sauce. Itu kalau dalam filem dia guna tomato sauce. Ini memang darah betul. Quran kata dia guna darah yang palsu. Mana dia ambil lah darah mana-mana, ya, mungkin ada lembu tengah-tengah makan, dia torehnya sikit badan lembu tu, ambil darah tu, letak dekat baju Nabi Yusuf. Kan? Dia kata ni, tengok ni ayah, ada darah kat baju dia. Kan? Kalau serigala makan budak, takkan baju boleh tertinggal. Itu. Dekat situ boleh tengok dah. Cara koyak dia pun, ini bukan cara serigala koyak. Nabi Yakub orang dah tua.
Kan? Dia tahu itu. Ini darah ni baunya. Ini darah tak macam bau manusia. Itu. Ini cara koyaknya serigala kalau koyakkan dengan taring. Dia koyakkan dengan kuku. Takkan cara koyak baju dengan kuku macam ni. Itu. Manusia kalau koyak tak sama dengan kalau serigala koyak. Dia tengok, dia kata apa? Aku tak percaya. Aku tak percaya. Ini sudah tentu syaitan telah memperelokkan sesuatu yang jahat di mata kamu. Itu kata Nabi Yakub. Memang betul. Orang boleh jadi jahat sampai terlupa agama sebab syaitan memperindahkan kejahatan tersebut. Nampak tak? Syaitan memperindahkan. Ya, ini janji syaitan. Salah satu daripada janji syaitan di hadapan Allah apa dia? Dia akan indahkan yang buruk-buruk di mata manusia supaya manusia lakukan kejahatan itu. Berapa banyak dah orang dah terkena benda ni. Kan di awal tadi kita baca apa dia? Kita bunuh Yusuf supaya apa? Supaya ayah akan sayang kepada kita, dan bila ayah sayang kepada kita barulah kita jadi anak yang baik. Kan nampak tu? Itu semua perancangan syaitan. Engkau bunuh dulu dia, nanti ayah akan sayangkan kau. Bila ayah dah sayang, barulah engkau akan jaga ayah elok-elok. Itu sebab ayah dah sayang kau. Kan baik tu. Jadi makna noktah positif itu ada diletakkan oleh syaitan dalam kejahatan manusia. Sentiasa ada. Nampak tak? Itu yang keluar dengan awet. Betul tak? Tak ada apa-apa ikatan keluar. Sebab apa? Syaitan kata, kalau kahwin sebelum berkenalan, mana kau tahu siapa dia? Itu, baik kau keluar dengan dia. Itu, naik RXZ, carilah mana bumper-bumper jalan, langgar bumper tu. Itu, ya. Kalau kau tak buat gitu, kau tak kenal perempuan tu. Syaitan, sebab kahwin ni kita kena kufu. Kalau tak kufu, kau tak kenal dia macam mana? Besok lepas kahwin, besok suruh goreng telur tak masak. Masak nasi tak masak. Kita pun ya, bolehlah. Boleh jumpa tak malam ni? Jumpa malam ni dah keluar. Syaitan dia letak benda positif. Yang perempuan pula terfikir, ya tak ya juga ya. Kalau aku tak keluar dengan lelaki ni, macam mana aku nak kenal dia, betul tak? Lagipun yalah. Boleh bila boleh. Mula-mula minum kat kedai mamak, betul tak? Ya, minum lama-lama dah pegang tangan. Itu, lama-lama dah bertentangan mata, lama-lama habis. Kan? Nampak tak? Setiap jenayah yang dibuat oleh manusia, syaitan akan hiaskan sesuatu yang baik di mata manusia. Sebab tu manusia buat, dia nampak ada positif dia lah. Itu orang mengumpat. Sebab tu orang mengumpat, sebab dia nampak ada positifnya. Kan? Kalau kita tak ceritakan kejahatan orang ni, kan? Orang akan sokong dia lagi. Habis kena cerita lah. Nampak tak? Ya, ini kejahatan syaitan. Inilah yang terkena pada anak-anak Nabi Yusuf. Kita bunuh Yusuf supaya Yusuf ni mati, maka ayah akan sayang kat kita. Bila ayah sayang dekat kita, barulah kita boleh jadi anak yang baik, menjaga ayah kita. Kan benda positif tu. Jadi Nabi Yusuf kata apa? Aku tak percaya. Ya, sebab ini suatu syaitan yang mengindah-indahkan sesuatu yang tak elok di mata kamu. Maknanya Nabi Yusuf, Nabi Yakub tak kata mereka bunuh Nabi Yusuf, tetapi dia gunakan satu istilah, syaitan telah memperindahkan sesuatu di mata kamu sehingga kamu buat benda tak elok. Tak apa, aku nak cari tak boleh sebab aku dah tua. Aku nak cari pun aku terpaksa pakai bantuan kamu sebab Nabi Yakub dah tua dah masa tu. Dah tua dah. Sebab itu bila Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf, dia menangis sampai buta mata. Ya, tapi dia buta sebab menangis yang terlampau teruk. Ya, bukan macam Kasim Selamat dia cocok dengan garpu, itu tak senonoh tu. Ya. Cocok dengan garpu, letih Dr. Asmadi baiki mata dia, betul tak? Ya, yang pergi cocok lagi sekali saya suruh, ini perbuatan haram. Betul ya, jangan dibuat gitu. Tapi Nabi Yakub dia dah tua. Bila dia kehilangan anak dia kesayangan, dia menangis. Kenangkan apa? Kenangkan macam mana keadaan Yusuf sekarang ni. Itu. Macam mana dia menangis kerana anak-anak dia, macam mana boleh buat pada adik dia macam ni. Menangis sampai buta mata dia. Ya, buta. Dia dah tua. Anak-anak buat macam tu. Ini kejahatan anak-anak dia. Ya, sebab itu iman tak boleh diwarisi, kata Raihan. Betul? Betul. Ya, iman tak boleh diwarisi. Kadang-kadang bapa tu guru, anak penyangak, betul tak? Ya. Tapi jangan bimbang, ya. Oleh kerana benih dia baik, insya-Allah satu hari nanti dia akan jadi baik juga, ya. Dia akan jadi baik. Ini benih baik bagus sebenarnya, ya. Dia rosak sekejap tapi tak lama lagi dia jadi baik insya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan, Nabi aku tak percaya. Lalu dia kata, aku serahkan pada Allah.
Ya, tak apa. Engkau buat jahat pada aku, engkau bunuh adik kau, aku tak nak cakap aku tak ada bukti. Aku akan mengadu depan Allah malam ni. Engkau siap kau? Ini yang kita takut ni tuan-tuan. Kita duk buat jahat ke orang, orang tu tak boleh balas. Malam-malam orang tu bangun dia mengadu dekat Allah. Oh, ini benda ni siapa kena benda ni malanglah kepada dia. Malang sangat. Bila ada orang mengadu kepada Allah terhadap kejahatan kita, dia nak balas dia tak mampu, tiba-tiba orang tu mengadu pada Allah, habis kita. Ya, sebab itu tak payahlah buat jahat ke orang. Kita belanja orang selalu, jangan buat jahat ke orang. Baik, sikit lagi. Wajaat sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qala ya busra hadza ghulam. Masya-Allah, ya. Wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun. Ini ayat terakhir. Dan semasa Yusuf dalam perigi, datanglah ke tempat itu satu rombongan ahli perniagaan yang sedang dalam perjalanan. Lalu mereka menghantarkan seseorang pencari air bagi mereka. Setelah sampainya ke perigi itu, ia pun menghulurkan timbanya. Dan manakala ia melihat Yusuf bergantung pada timbanya itu, ia berseru dengan katanya, "Hai, ini sungguh mengembirakan. Ini adalah seorang budak lelaki yang cantik parasnya." Setelah mengetahui hal itu, saudara-saudara Yusuf datang serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya untuk dijual sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Ya, okey. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dah janji pada Nabi Yusuf, Yusuf, kamu jangan bimbang. Abang kamu campak kamu dalam pergi, kamu akan selamat. Jangan bimbang. Allah kalau dia berjanji, dia tak akan mungkir. Dia akan tetap tunaikan, sama ada cepat ataupun lambat. Ini Allah Ta'ala tunaikan cepat. Sebab ini kekasih Allah. Kekasih Allah ni tuan-tuan, jangan kita sakiti mereka. Ya, Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sahih, hadis kursi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa-siapa yang menyakiti kekasih aku akan isytihar perang pada orang tu. Ya, Allah tolong. Jadi datanglah rombongan ahli perniagaan nak minum. Nampak, oh ada pergi lah. Kamu campak timba. Bila campak timba tentang ke belakang bawah, Nabi Yusuf tengok ada timba turun, dia pun bergayut lah kat timba tu. Bila bergayut, kawan tu angkat, dia punya berat tak sama macam air ya. Dia tarik tengok budak. Bila dia tengok budak tuan-tuan, ahli perniagaan, bila dia tengok budak tu bergayut, dia pandang apa? Dia kata ini duit. Ini businessman punya cara berfikir. Nampak tak? Ini duit ni. Dia bukan pandang Allah, kesiannya adik comel ni macam mana boleh jatuh, main pakcik selamatkan, main pakcik. Itu manusia. Ini businessman punya cara berfikir. Dia tengok budak tu bergayut, ini duit ni, ini kalau jual ni paling tidak duit minyak lepas ni. Itu ya. Sebab itu nanti kita tengok dia jualnya Nabi Yusuf dengan harga yang murah. Dia jualnya, mari dia bawa ke pasar hamba, dia tak, okey cepat-cepat kami nak jalan ni, boleh lepas duit minyak, sudahlah tuan-tuan. Dia jual dengan harga yang murah. Dia tak ingat rupanya budak itu kekasih Allah, rupanya budak itu adalah Nabi Yusuf, rupanya budak ni akan menjadi menteri keuangan kerajaan Mesir satu hari nanti. Kalau dia tahu budak ni dah jadi menteri keuangan, saya rasa mesti dia akan bedakkan budak tu, betul tak? Sebab nanti boleh dapat tender banyak ni, betul? Dia tak tahu yang budak ni akan jadi menteri keuangan. Tapi dia angkat, dia tengok, wow duit, kita jual dia dengan harga yang murah. Untuk apa? Supaya lepas duit minyak kita boleh singgah mana-mana kedai nasi kandar makan, sudahlah itu. Tak payah jual mahal-mahal lah, payah nak laku. Dia terlupa rupanya budak ini kekasih Allah. Ya, itulah dia tuan-tuan, cerita Nabi Yusuf yang belum lagi dapat dihabiskan. Ya, tuan-tuan pun dah gerisah tengok jam ya. Jadi sebelum tuan-tuan semua tengok pintu cabut semua, baik saya berhenti ya. Tapi jangan bimbang. Tuan-tuan boleh ikuti kelas tafsir saya setiap hari. Saya sekarang ni buat kelas tafsir tuan-tuan dalam telefon ya. Saya boleh bagi link kepada tuan-tuan pukul 7.30 pagi sampai pukul 8 pagi. Hari Senin sampai hari Jumaat. Ya, setengah jam saja hari-hari tuan-tuan dengar sambil bawa kereta dalam jam tu ya. Dengar tafsir saya. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat ilmu. Satu hari saya bawa 2 ayat aja. Tafsiran ayat. Hari ni saya sedang tafsirkan surah Al-Mursalat. Saya ambil surah-surah yang Nabi sebut. Nabi kata apa? Sayyidina Abu Bakar tengok Nabi kita ni, dia punya rambut beruban. Ya Rasulullah, tengok beruban kepala kau ni. Nabi kata apa? Aku ni beruban sebab aku baca surah Hud.
Aku baca surah Wal Mursalati Urfa. Aku baca surah Takwir. Aku baca Amai Tasa'alun. Aku baca Waqiah. Ini 5 surah aku baca menyebabkan beruban kepala aku. Menunjukkan bahawa 5 surah ini di dalamnya ada kandungan-kandungan yang menyebabkan Nabi bila baca ketakutan Nabi sampai beruban kepala dia. Saya pilih 5 surah ni, saya tafsirkan hari Senin sampai hari Jumaat pukul 7.30 pagi. Ayuh bersama kelas tafsir saya. Berapa bayaran? Tak perlu bayar apa-apa, cuma tadah dengan telinga aja. Kalau nak bayar pun bayar kepada Selcom. Ya, tuan-tuan bayar bil lah. Dengan saya tak bayar. Saya hanya nak share ilmu saya sikit kepada tuan-tuan supaya kita semua tahu Quran ini setiap ayat dia apa maksud dia. Ya, supaya kita faham Al-Quran yang kita baca, faham makna dan faham tafsiran dia. Itu saja daripada saya. Maaf kerana datang lewat dan habis pun lewat. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat satu yang terbaik hari ini daripada kuliah yang kita buat. Ya, itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu seperti mana engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam di Rafah, selamatkanlah umat Islam di Gaza, selamatkanlah umat Islam di Palestin. Bela mereka ya Allah, tolong mereka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.